Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang sentiasa menyokong rancangan Travelog Backpackers. Nampak tak? Sekarang ni Syarul berada di lapangan terbang. Ini semua atas sokongan anda yang percayakan Syarul untuk bawa anda mengembara ke serata dunia. Nak terbang ke mana pula Travelog Backpackers untuk musim kali ini? Kenalah tunggu. Daripada Croatia sampailah ke Istanbul, macam-macam tempat, macam-macam kawasan dah saya bawa anda semua pergi berjalan kan. Kita sama-sama ingat. Sekarang ni saya nak bawa anda semua ke sebuah negara yang eksotik, unik. Negara inilah terciptanya kalender 365 hari. Saya boleh tahu anda semua dekat rumah sekarang tengah fikir negara apa kalau nak tahu, tak apa, cari jawapan dulu sementara saya sampai ke negara tu. Okey? Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Diseru untuk ke serata dunia, mengembara, mengenal budaya, riang-riang hatiku gembira, riang-riang hatiku gembira, riang-riang hatiku gembira. Alright, sekarang ni saya berada di lapangan terbang Oman. Tapi ini bukan destinasi yang sebenarnya saya nak pergi. Kita orang transit je dulu dekat sini sementara menunggu penerbangan pergi ke destinasi yang sebenar. Mesir lah, apa lagi. Alright, saya nak lepak dulu. Kejap lagi saya akan bawa anda pergi ke lapangan terbang Mesir. Tiket penerbangan saya untuk satu hala ke Mesir ini adalah dalam lebih kurang RM1,150 Malaysia termasuk cukai dan insurans. Terdapat banyak laman web menawarkan harga yang pelbagai untuk tiket penerbangan ini. Saya sendiri memilih penerbangan dengan pesawat Oman Air kerana harganya setakat ini yang paling murah walaupun terpaksa transit beberapa jam di lapangan terbang Muscat, Oman. Akhirnya, setelah lebih kurang dalam 13 jam perjalanan, sampailah saya ke destinasi saya. Sekarang ni saya berada di Mesir. Ya, kalau anda semua mahukan masa perjalanan yang lebih singkat, anda bolehlah memilih penerbangan terus ataupun direct flight. Tapi harganya agak mahal sikit lah. Macam saya ni, kenalah bajet-bajet sikit. Kita kan backpackers. Mesir atau Republik Arab Mesir merupakan sebuah negara di rantau Afrika Utara. Republik Arab Mesir bersempadan dengan Republik Arab Libya Bersatu, Republik Arab Sudan, Semenanjung Gaza, Negara Palestin, Israel, Laut Mediterranean serta Laut Merah. Dan walaupun Mesir mempunyai keluasan tanah yang besar dalam 1 juta kilometer persegi, tetapi kebanyakan penduduknya mendiami kawasan-kawasan sepanjang tebing Sungai Nil. Terutamanya mereka yang tinggal di Bandar Kahira dan Iskandaria. Assalamualaikum, jom Backpackers. Saya Syarul Kamal. Sekarang anda bersama dengan saya dalam rancangan Travelog Backpackers. Kali ini di musim yang baru. Terima kasih kepada Jom Backpackers. Dengan sokongan anda, saya masih lagi meneruskan misi saya. Kali ini saya berada di Bumi Anbiar, Bumi Mesir. Nampak dekat belakang saya? Ini adalah panorama Bandar Cairo. Jadi banyak lagi tempat yang menarik dekat sini, dekat Mesir ni yang saya nak kongsikan dengan Jom Backpackers. Jangan ke mana-mana. Sebelum tu, boleh layan dulu. Saya nak pergi cari apa yang saya nak cari dekat sini. Gerak lu! Mesir merupakan sebuah negara yang mempunyai kitaran cuaca 4 musim, iaitu musim panas, musim bunga, musim luruh dan juga musim sejuk. Saya merancang perjalanan saya kali ini ke Mesir pada penghujung musim sejuk. Jadi, kepada anda yang ingin pergi melancong ke Mesir ini,
pastikan membuat sedikit kajian berkenaan cuaca dan waktu percutian anda. Kahirah atau di dalam bahasa Arab sebagai Al-Qahirah yang bermaksud berjaya ialah ibu negara dan bandar terbesar di Mesir. Ia merupakan dunia Arab terbesar serta bandar yang paling padat dengan penduduk di benua Afrika. Nama lain bagi ibu negara Mesir ini juga dipanggil Kairo. Bye. Saya ingatkan tadi dia nak cakap saya ganas. Rupanya saya lupa. Dekat sini mereka pakai Egyptian pound atau lebih dikenali sebagai geneh, bukan ganas tau. Hari pertama di bumi Mesir ini, saya sangat teruja untuk kongsikan kepada anda semua tempat-tempat yang paling menarik dan bersejarah yang ada dekat sini. Lokasi pertama untuk episod pertama musim terbaru Travelogue Backpackers ini ialah di Qal'ah ataupun Kubu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kubu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Benteng Salahuddin Al-Ayyubi terletak di tengah-tengah bandar Kairo, sebelah Bukit Muqattam, dan ia adalah salah satu lokasi pelancongan yang mesti dilawati di Mesir. Sultan Salahuddin ataupun nama sebenarnya adalah Yusuf bin Ayub, pengasas dinasti Ayubi bangsa Kurdi di Mesir dan dekat Syria. Kalau dekat barat, beliau dikenali sebagai Saladin. Saladin, okey? Bukan Salahuddin. Dan satu fakta yang menarik, beliau terkenal dalam kalangan Nasrani dan Muslim, terkenal dengan sifat kebolehannya untuk menjadi seorang ketua dalam setiap peperangan yang Sultan Salahuddin sertai. Dan selain daripada itu, beliau terkenal dengan sifat kesatriaan dan belas kasihannya dalam peperangan salib. Jadi kepada jom packers, kalau datang ke kubu Sultan Salahuddin ni, kena ada peta sebab dekat dalam ni sangat besar. Kalau tak ada peta pun, paling kurang ada yang orang untuk bawa lah. Kalau tak, sesatlah jawabnya. Bayaran untuk masuk ke kubu Sultan Salahuddin ini ialah dalam 100 Egyptian pound atau dalam lebih kurang RM27 seorang. Ia dibina oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1183 Masihi, yakni dalam 700 tahun dahulu. Kubu ini hebat, pernah menjadi pusat pentadbiran kerajaan. Sekarang kubu ini tidak digunakan lagi sebagai pusat pentadbiran dan dijadikan tugu sejarah sebagai kawasan pelancongan. Hari ni agak ramai jugalah pengunjung yang datang dekat kubu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni untuk menyaksi dan melihatkan sendiri keindahan ataupun kesenian yang ada, sejarah-sejarah, cerita-cerita dulu zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Dalam kawasan ini juga terdapat dua buah masjid, iaitu Masjid Muhammad Ali Pasha dan Masjid Al-Nasir Muhammad Ibnu Qalaun. Tempat pertama yang saya singgah setibanya saya berada di dalam kawasan kubu Sultan Salahuddin ini ialah saya menziarahi Masjid Nasir Muhammad Qalaun. Masjid ini dinasabkan kepada salah seorang panglima tentera Salahuddin Al-Ayyubi yang telah memberikan sumbangan besar dalam peperangan dan penyebaran Islam. Okey, sekarang ni saya dah dekat dalam masjid. Masjid ini dibina pada tahun 1335 Masihi, terletak unik dan strategik di dalam kubu Sultan Salahuddin. Masjid ini juga dikenali sebagai Museum Tiang kerana majoriti hiasan dalamannya difokuskan kepada tiang-tiang dengan seni ukiran Islam. Semasa zaman Sultan Nasir, tiang-tiang ini diletak di bawah berasingan dan ukiran mahkota tiang-tiang tersebut diukir dengan corak langgam dengan berbagai corak. Sementara bumbungnya
turut berukir dengan ayat-ayat Al-Quran. Tiang yang ada sekarang sebahagiannya adalah tiang asal, manakala sebahagiannya yang lagi telah ditukar dengan yang baru dan diimport daripada luar negara seperti Turki, Itali dan Rom. Qal'ah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenali dengan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi merupakan kawasan yang sangat luas. Bukit ini terletak bersebelahan dengan Bukit Muqattam dan berhampiran dengan Medan Saidah Aisyah. Ini macam kelas orang kata kubur lah ni. Nampak tu ada meriam. Idea pembinaan kubu ini adalah hasil cetusan Sultan Nasir Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Dan pembinaannya dilaksanakan pada tahun 1183 Masihi. Macam saya sekarang ni. Nampak pemandangan saya. Bandar Kahira dekat Mesir. Baginda melihat bahawa kota Kahira ini begitu luas dan sangat besar. Dan ianya juga terdedah kepada bahaya dan serangan kerana tiada mempunyai sistem pertahanan kubu yang ampuh sebagaimana di Halab dan di Masyik Syria, khususnya semasa Perang Salib berlaku. Masya Allah, subhanallah. Saya macam tak percaya sekarang ni Jombaker, saya berada di benteng yang dibina sendiri oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang mana kalau Jombaker datang dekat kubu Sultan Salahuddin ni, Jombaker boleh tengok sendiri kebijaksanaan Sultan Salahuddin membina benteng yang orang kata dah 700 tahun dulu tapi masih kukuh dan masih ada lagi kat sini. Masya Allah. Betapa hebat dan bijaksananya Sultan Salahuddin dapat membina benteng yang boleh kekal dan utuh selama lebih 700 tahun. Di bahagian utara kubu ini terletaknya Masjid Muhammad Ali Pasha yang diperbuat daripada marmar dan granit. Dan selain Masjid Al-Nasir Muhammad Ibnu Qalawun, saya juga sempat menziarahi Masjid Muhammad Ali Pasha. Sekali tengok, memanglah teringat dekat Masjid Sultan Ahmed ataupun Blue Mosque dekat Istanbul sewaktu travelog backpackers musim pertama dulu. Masjid ini dibina di atas bangunan lama dekat kubu ini. Arkiteknya adalah Yusuf Bushnak dari Istanbul dan modelnya adalah Masjid Sultan Ahmed di Istanbul. Okey, Jombaker. Untuk pengetahuan korang, menara yang ada dekat belakang saya ni adalah hadiah daripada Raja Louis Philip I kepada Muhammad Ali Pasha yang diberi pada tahun 1846. Sampai sekarang, menara ni masih kukuh dekat sini. Dan ada satu lagi kisah menarik yang saya nak kongsikan dengan Jombaker, yang mana semasa peperangan antara Mesir dengan Israel dulu, masjid ini, Masjid Muhammad Ali Pasha ni pernah menjadi sasaran peluru berpandu Israel. Tapi nak dijadikan cerita dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masa Israel nak bom, nak serang masjid ni, tiba-tiba ada asap tebal muncul. Sampaikan pihak Israel tak jumpa sasarannya, iaitu masjid ni lah. Jadi itulah, kalau kita berserah segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan selamat dari segala bencana yang tidak kita ingini. Inilah dia, menarik ini. Masjid Muhammad Ali Pasha atau dikenali juga sebagai Masjid Alabaster ini adalah sebuah masjid yang terletak di Citadel yang dibina oleh Muhammad Ali Pasha sendiri pada tahun antara 1830 dan 1848. Beliau adalah seorang panglima tentera Ottoman yang berketurunan Albania. Setelah berjaya menawan Mesir, Muhammad Ali Pasha sendiri mengisytiharkan dirinya berpisah dari kerajaan Ottoman dan membina kerajaannya sendiri di Mesir. Ianya sebuah masjid Uthmaniyah yang terbesar yang dibina pada separuh pertama abad ke-19.
Masjid ini dibina sebagai ingatan kepada Tusun Pasha, anak lelaki tertua Muhammad Ali, yang meninggal pada tahun 1816. Okey, jom Bekers. Dekat belakang saya ni lah makam Muhammad Ali Pasha yang berada di dalam Masjid Muhammad Ali Pasha ni sendiri. Jadi kalau Jom Pakers datang dekat kubur Sultan Salahuddin ni, bolehlah melawat ataupun menziarah, sedekahkan Al-Fatihah untuk Muhammad Ali Pasha dan keluarganya, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengetahuan anda semua, Muhammad Ali tidak dikebumikan di sini pada asalnya. Dia telah dikebumikan di Haush el-Basha, tetapi salah seorang penggantinya iaitu Raja Abbas I telah mengalihkan ataupun memindahkan jasadnya ke sini. Balkan. Bila semua Jom Pakers, macam yang Jom Pakers boleh nampak sekarang ni, dekat dalam Masjid Muhammad Ali Pasha ni terlalu ramai pelancong yang datang untuk melihat sendiri keindahan yang ada dekat dalam Masjid Ali Pasha ni. Macam Jom Pakers boleh nampak dekat atas tu. Okey, terdapat 4 nama. Terdapat ukiran nama sahabat Nabi iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali dan Saidina Osman yang dekat atas. Dan ukiran yang di bawah ni, maksud saya dia punya dinding-dinding kat bawah ni adalah batu-batu marmar. Dekat atas tu adalah kayu. Jadi itu adalah satu keunikan yang ada dekat dalam Masjid Muhammad Ali Pasha ni. Dan satu lagi, dulu tak ada mikrofon, tak ada speaker ke apa tau. Macam mana orang-orang zaman dulu azan kat sini. Okey, meh, saya bawa. Di hadapan saya ni adalah tempat di mana Bilal melaungkan azan dan dia punya power, dia punya hebatnya, bila azan dekat sini akan terdengar, akan bergema satu kota ni. Jadi itu adalah satu keunikan yang ada, antara salah satu keunikan yang ada dekat dalam Masjid Muhammad Ali Pasha ni. Oh, sorry. Masjid ini bersama-sama dengan kubur Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah merupakan salah satu daripada mercu tanda dan tarikan pelancong di Kaherah. Masjid ini merupakan salah satu binaan yang dapat dilihat dari banyak arah ketika menghampiri bandar Kairo. Setelah puas berjalan dan ziarah di sekitar kawasan kubur Sultan Salahuddin ni, sekarang ni kita pergi dekat atas pula. Dekat atas kubur ni terdapat banyak sudut yang anda boleh duduk berehat atau melepak sambil menikmati panorama bandar Kairo. Baiklah, kita masih lagi dengan lawatan di kubur Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Seterusnya, saya nak bawa anda semua pula pergi ke Museum Penjara Kubu atau diberi nama sebagai Citadel Prison Museum. Okey, jom guys. Sekarang ni saya masih lagi kat dalam kawasan kubur Sultan Salahuddin ni. Jadi dekat dalam kubur Sultan Salahuddin ni ada banyak museum sebenarnya. Dan antaranya adalah Museum Polis. Jadi sekarang ni saya berada di kawasan Museum Polis. Dekat dalam kawasan Museum Polis ni ada penjara. Ini dia penjara. Penjara di mana zaman Sultan Muhammad Ali Pasha. Dekat sinilah pesalah-pesalah akan dikurung. Macam inilah rupa penjara dia. Dia dah tutup lah, kita tak boleh masuk. Seperti yang anda semua dapat lihat sekarang ni, beginilah ruang dan keadaan penjara yang terdapat di kubur Sultan Salahuddin ni. Bilik-bilik di penjara ni adalah sel-sel sebenar yang digunakan dari masa Salah el-Din ataupun Salahuddin sehingga abad ke-20. Banduan terkenal yang pernah dipenjara di sini termasuk bekas Presiden Mesir Anwar Sadat yang ditahan oleh British kerana pengitipan perang dan juga mentor Osama bin Laden iaitu Ayman al-Zawahiri. Okey, jom Pakers. Dekat dalam kubur Sultan Salahuddin ni ada banyak museum tau. Antaranya ada Museum Polis, Museum Askar, ada Masjid Sultan Ali Pasha juga dan ada banyak lagi sebenarnya. Okey, jom Pakers boleh datang kat sini. Ianya dibuka pada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Jadi, sebelum saya nak berangkat pulang, saya singgah dulu dekat sebuah kedai berhampiran pintu masuk iaitu kedai Photography in Pharaonic Clothing. Saya sempat memakai kostum perang di zaman Sultan Salahuddin untuk bergambar sebagai kenang-kenangan.
Tak mahal pun, dalam RM10 je. Untuk memakai kostum ini dan bergambar, anda akan dapat sekeping gambar bersaiz 8R. Dan saya dah dapat. Saya nak bawa balik, letak dekat bilik saya. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi untuk bersama dengan saya sampai ke penghujung rancangan untuk episod kali ini. Ini adalah hari pertama saya dekat sini. Banyak lagi hari yang akan saya lalui dan banyak lagi tempat dekat Mesir ni yang akan saya kongsikan kepada anda semua. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara, mengenal budaya, riang-riang hatiku gembira. Di tanah asing aku berjalan dengan senyuman, dengan harapan agar dapat ku bawa pulang bersama kenangan indah, ku simpan selamanya. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Oh, di tanah asing aku berjalan dengan senyuman, dengan harapan agar dapat ku bawa pulang bersama kenangan indah, ku simpan selamanya. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara,